Yang ni yang dikatakan wa'tasimu bihablillah. Berpeganglah di tali-tali yang tu. Yang tali yang Abah Anum ulu kat kita pegang. Tali tu. Dan yang keduanya, apa benda ni? Saya terlupa baca Datuk baca tadi ni. Wajangan ya. Dia berkaitan dengan masa. InsyaAllah saya pun nak sentuh dengan masa juga. Penting. Yang kedua, kita masuk dalam tarekat ni, umpama kita nak buka TV ni, kita nak buka tempat untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bacalah yang ni selalu. Kerana ini umpama remote. Bagi saya, apa yang saya tengok selalu duk baca ni, tengok umpama remote bagi kepada kita. Boleh saja TV ni tak ada remote, kita pergi tekan alat yang di bawah tu. Boleh je. Tapi tak sama dengan apabila kita mengetahui ni remote, button-button yang ada pada remote tu kita buka. Dia kena ada sistem dia banyak lagi. Nak kalau macam mana ada kat remote. Yang faham-faham lah, dapat tangkap sendirilah. Baik. Balik di dalam hadis ni, disebut di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, sebaik-baik hamba Allah Subhanahu wa taala ialah manusia yang selalu mengambil berat mengenai bulan, matahari, bintang, bayang-bayang untuk menentukan waktu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sebut macam tu. Nah, kemudian ambil berat untuk masa. Nabi SAW kata, manusia sebaik-baik manusia ni dia tahu masa, bulan apa, hari apa, waktu mana, isyak waktu mana, apa semua dia kena tahu. Masa bulan dan matahari dia kena tahu. Kenapa? Sesungguhnya zaman ini manusia menggunakan jam untuk menentukan masa. Tetapi apabila jam tu mati, macam mana dia nak buat? Maknanya perlu juga kepada masa. Begitulah Nabi SAW maksudkan apa dia? Manusia ni sentiasa memerlukan zikir. Seperti mana manusia ni memerlukan masa. Setiap saat perlukan masa. Manusia ni juga perlu kepada zikir walaupun satu saat. Kenapa macam tu? Kerana berzikir itu adalah masa bagi kehidupan setiap manusia. Adalah nafas. Nafas. Kita perlu pada nafas tak? Cuba bagi stop nafas kita satu sekian je. Allah, macam mana kita nak nyawa? Itu maksudnya. Yang kita zikir ni, walaupun satu sekian, jangan bagi hilang. Macam mana kita perlu nafas itu pada badan manusia. Begitulah zikir ni. Nabi SAW sebut macam tu. Nah, di dalam satu hadis yang lain, an Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatasahharu ahlul jannah illa ala sa'atil marrat bihim lam yazkurullaha fiha. Hadis sahih riwayat Imam Baihaqi. Muaz bin Jabal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata penghuni syurga tidak akan menyesal. Penghuni syurga tidak akan menyesal dan tidak akan berduka cita mengenai apa sesuatu pun. Nabi kata. Yang kata ahli syurga ni dia tak akan risau, tak susah hati. Satu benda pun dia tak susah hati. Kecuali di masa di dunia ini yang telah berlalu tanpa zikir. Nabi sebut macam tu. Ahli syurga masuk syurga dia tak ada apa nak risau. Tapi yang risau bagi ahli bumi, kalau masa dia tak ada dengan zikir, itulah merisaukan dia. Macam mana, apa yang kita boleh faham daripada hadis daripada Muaz bin Jabal ni? Dia kata setelah ahli syurga memasuki syurga, dia akan menyaksikan ganjaran yang begitu banyak seumpama gunung ganang yang diperolehi seseorang. Kerana sekali menyebut nama Allah, La
ilaha illallah, bergunung-gunung harta di dalam surga. Itu maksudnya. Yang marisau kita tak payah risau harta benda dalam surga, tak payah risau. Yang kita risau zikir di atas dunia ni. Sekali kamu zikir, bergunung-gunung harta bendamu di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dihuraikan oleh hadis. Maka mereka akan menyesal yang tidak terhingga kerana kerugian yang ditanggung akibat kurang berusaha untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Patutnya memikir tentang zikir, jangan memikirkan tentang surga. Itu maksudnya. Ya? Memikirkan tentang zikir, karena zikir membawa kamu ke surga. Jangan fikir nak surga lah, macam mana ni nak masuk surga, macam mana nak masuk surga, kan? Semayanglah cepat-cepat, puasa cepat-cepat, bagilah sedekah banyak-banyak sikit nak masuk surga. Tapi dia tak fikir tentang zikir. Inilah masyarakat awam kebanyakan. Betul tak tuan? Tulis dalam kitab ni, itulah orang. Semua orang nak syurga, tapi cari syurga, cari kunci tak jumpa. Betul tak? Nak ke syurga, semua kita nak syurga, tapi cari kunci tak jumpa. Macam mana nak masuk pintu syurga? Begitu. Mana pintu syurga, kunci syurga ialah zikrullah. Seperti yang kita maklum. Patutnya kita kena fikir macam tu. Nak masuk syurga, fikirlah tentang zikir. Bukannya susah. Begitu. Namun demikian, terdapat juga hamba-hamba Allah yang bertuah, yang tidak suka menghabiskan masa di dunia ini tanpa zikrullah. Ada hamba Allah walaupun bagaimanapun di atas muka bumi ini ada manusia, dia sentiasa memikirkan tentang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia tuan-tuan? Seperti yang saya sebut selalu dah. Andai katalah tidak ada satu ayat Al-Quran menyebut tentang zikir, andai katalah tidak ada satu hadis, mana-mana hadis pun menyuruh kita berzikir, andailah sebiji Al-Quran 114 surah itu tidak ada satu ayat yang sentuh tentang zikir, namun pada hakikatnya kita tetap juga kena zikir kepada Allah. Kenapa? Karena kita setiap saat kita menerima nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa nikmat? Setiap saat nafas. Ni kalau tak ada nafas, Allah berhenti kejap ni. Kita sentiasa duduk menafas ni, Allah bagi percuma aja kepada kita. Takkanlah kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala andai kita tidak ada ayat Al-Quran ataupun hadis tentang zikir. Tak mungkin kita tidak bersyukur kepada Allah. Tak mungkin kita tidak bersyukur kepada Allah dengan Allah dah bagi setiap saat nikmat kita duk hirup hari-hari udara ni. Nikmat iaitu nikmat udara. Begitu. Nah. Dan Syekh Ibnu Hajar, pernah dengar tak? Syekh Ramli, Syekh Asqalani, kan? Syekh Ibnu Hajar ni anak-anak murid Imam Asy-Syafi'i. Ni semua Syekh Ramli. Kalau Syekh Ramli lagi dahsyat. Dia kata apa dia? Syekh Ramli pun saya dah bagi tahu kat sini. Syekh Ramli kata, berzikirlah kamu sehingga darah kamu menjadi kalimah la ilaha illallah. Apabila tertusuk duri ke jari-jari kamu, keluar darah itu, keluar darah kalimah la ilaha illallah. Ini Imam Ramli lagi kasar. Begitu. Baik, kata Syekh Ibnu Hajar, dia menulis di dalam satu kitab. Dia ambil kitab ni daripada Syekh Yahya Ibnu Mu'az Ar-Razi. Syekh Ibnu Mu'az Ar-Razi dia tulis satu kitab. Ibnu Hajar baca kitab dia. Ilahi, bukan anta maksudi. Ilahi la yatibul lail illa bimu'ajati wa la yatibun nahar illa bi ta'atik wa la tatibun dunya illa bi zikri wa la tatibul akhirah illa bi ma'wik wa la tatibul jannah illa bi wukwati. Masya Allah. Ini dia tulis macam tu. Apa dia maksud dia? Ilahi,
Wahai Tuhan yang memiliki semua makhluk-makhluk ni, dia kontrol semua. Itu maksud dia ilahi. Kan? Malam la yatibul lail. Malam itu tidak enak. Malam itu tidak cantik. Malam itu tidak ada seri. Kecuali apabila aku munajat kepadamu, barulah malam itu dikira seri cantik pada malam itu. Allahu Akbar. Ni dia panggil apa? Syair. Malam ni tak cantik kalau tidak aku munajat kepadamu. Kalau tidur tak cantik bagi aku, tidak enak malam tu, dia kata. Begitu. Kemudian apa dia kata? Wala yatibun nahar. Siang itu tidak cantik, tidak enak siang itu. Tidak cantik illa bi ta'atik. Kira siangnya aku jadi hambamu yang mentaati kamu. Itulah siang yang paling cantik bagi aku. Kemudian wala tatibud dunya illa bi zikri. Dunia ini tidak cantik, tidak hebat dunia ini, kecuali kalau aku berzikir kepadamu, barulah dunia ini bagi cantik bagi aku. Oh tu dia kata-kata dia, Masya Allah. Kemudian wala tatibul akhirah illa bima'wik. Dan akhirat itu tidak cantik kecuali aku mendapat keampunanmu di akhirat ni, barulah akhirat itu bagi cantik bagi aku. Tuan-tuan, kalau kita akhirat nanti tempat keampunan kita, tempat kalau Allah ampunnya kita, Allah kata yes, Allah bagi rahmat kepada kita, oh itulah akhirat yang terbaik untuk kita. Begitulah doa atas dunia ni, zikir paling enak bagi kita. Begitu ni Syekh ni kata. Kemudian last kali dia kata pada wala tatibud jannah illa biwuk yati. Surga itu tidak cantik, surga itu tidak enak, kecuali aku melihat zatmu, barulah surga itu cantik. Masya Allah. Tuan-tuan dimuliakan oleh Allah, tengok masuk surga, nikmat macam-macam nikmat kan, tapi nikmat yang paling besar sekali apa dia? Melihat zat Allah Subhanahu wa taala yang tidak berjirim, yang tidak berjisim, yang kita teringin nak tengok zat Allah taala dengan mata kepala kita sendiri ni. Masuk syurga. Salamun qawlan min rabbir rahim wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Surah apa ni? Yasin. Salamun, Allah welcome kita, orang yang berzikir ni, salam, 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 mari, mari, mari. Allah bagi kita masuk syurga, Masya Allah, tuan-tuan. Allah bagi kita masuk syurga kalau kita jadi orang yang zikir. Kenapa? Orang yang zikir adalah kekasih Allah. Allah jemput kita. Kalau kita buat kenuri, tuan-tuan, kita jemput orang kita, orang yang kita kenal dulu, bagi sorak kat dia, suruh dia mai rumah kita. Kenapa? Dia adalah kekasih kita, kawan baik kita. Begitulah kalau kita jadi orang yang berzikir kepada Allah. Salamun qawlan min rabbir rahim. Masuklah, masuklah syurga, wahai hamba-hambaku, kekasihku. Allah welcome kita masuk dalam syurga. Kita dapat tengok Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita jadi zikir yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berzikir-zikiran cuma kita bimbang, takut zikir kita tak sampai ke mana. Itulah yang kita bimbang sangat. Jadi kita carilah jalan-jalan yang betul, jangan ada menyeleweng di dalam tarekat. Cari jalan yang betul. Kerana takut kita terputus daripada tali yang dibawa oleh Abah Anu. Ya, sama-sama kita cari, sama-sama kita berganding bahu macam mana nak cari jalan yang terbaik. Baik. Baik. Di dalam satu riwayat, satu orang ulama nama dia Sirri, Hadrat Sirri rahimallahu ta'ala. Dia kata, aku berjalan, aku jumpa ulama yang lagi satu. Dia dah ulama dah, tapi dia jumpa ulama lagi satu. Ulama lagi satu ni dia nama dia Jurjani rahimallahu ta'ala. Nama apa ulama yang kedua ni? Jurjani. Ulama Sirri ni, Hadrat Sirri ni, dia berjalan kawan, jumpa kawan dia lama, ulama juga, nama dia Jurjani. Jurjani ini duduk tengah makan. Dia sedang memakan tepung bijerin, yang tepung itu jenis kita panggil sagon. Sagon tahu? Sagon kan? Kalau buh dalam mulut, kira nak cakap tak boleh ya.
Kalau bercakap dia bersemok, sagon. Sekarang ni ada lagi sagon ni. Ada lah sagon. Sagon ni. Dia bukan roti, sagon. Dia serui tu. Ulama sirri ni dia jumpa sahabat dia Jurjani duduk tengah makan sagon. Sagon lah senang kita panggil. Dia makan tepung yang bukan roti ni. Dia makan sagon, dia kata. Aku bertanya kepada Jurjani. Sirri ni tanya, engkau memakan tepung yang begitu saja, kau tak buat roti ke? Makan macam tu je, dia kata. Buh sagon macam tu je. Makan nyap makan. Kemudian jawab ni Jurjani ni, ya, apabila aku mengira masa memakan tepung tersebut berbanding dengan mengonya roti, maka akan aku mendapatkan masa lebih untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dia kata kalau dia makan roti lama, ambil masa lama. Aku takut ni buang masa peri-peri tu rugi. Baik aku makan sagon cepat sikit, boleh berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Tak heranlah tuan-tuan kalau ulama-ulama macam ni, keramah yang kita tak boleh terima pun ada kepada mereka. Tak heran tuan-tuan. Kerana mereka tengok nak makan roti pun takut habis masa lama. Cuba tahu kita nak rehat makan nasi kejap lagi. Kita tak risau tentang zikir, tentang masa tu. Kalau boleh sembang bagi lama sikit, yang tu yang kita nak. Berbanding dengan zikir. Zikir lama sikit, Imam Zaidi ni 200 dah ni pergi ni. 165 je, pergi sampai 200 ni. Dah merongut dah. Ulama ni, dia makan sagon tu, kenapa? Dia tak mau buang masa. Makan roti nak kena pergi bakar, nak kena pergi uli, nak kena buang masa. Masa tu aku gunakan untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Begitu? Dia kata apa dia? Apabila aku memakan sagon berbanding dengan makan roti, masanya aku boleh berzikir 70,000 kali. Masa dia. Dia kata, ni duk cerita sama-sama kawan-kawan ni, sama-sama ulama, sama-sama wali Allah dah. Begitu mereka ni berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di dalam satu lagi yang diriwayat daripada Hadrat Mansur bin Muqtamir rahimallahu taala, dia ni seorang ulama tasawuf. Ulama tasawuf yang sangat masyhur, dia kata bahawa selama 40 tahun beliau tidak bercakap dengan sesiapa pun selepas Isyak kecuali berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kalau tak puas hati, ikut-ikutlah saya bohong, ambil kitab baca sendiri. Adalah mari Datuk tu kitab. Kitab apa dia? Fadilah Amal. Dan saya 2 hari lepas pergi tabligh kat Pahang. 2 hari lepas, 2 hari ya pergi tabligh. Jumpa kawan-kawan kita, dia nak pergi Sepanyol, nak tabligh, nak pergi kat Sepanyol. Kerana Sepanyol ni dulu Islam yang sangat kuat kan. Sepanyol dulu dia orang nak pergi balik, nak sebarkan balik Islam di sana. Masya Allah. Ini sahabat-sahabat saya, begitulah kerja dia. Tinggal anak bini dalam Langkawi itu tinggal. Semua sahabat, ada 30 orang sahabat saya, semua daripada Langkawi. Termasuklah sepupu saya ni, adik-beradik saya Langkawi lah. Itulah kerja dia. Pergi Argentina, pergi Maroko, kedua orang pergi ni nak pergi Sepanyol pula dah. Berapa bulan tu? 4 bulan nak duduk kat Sepanyol. Dia nak cari mana-mana. Pergi bukan siapa bawa, pergi sendiri. Pergi cari sendiri. Itulah tabligh. Tapi apa dia? Inilah yang saya baca ni, kitab tabligh zikir mereka ni sambil berzikir. Kalau tak ada kekuatan zikir, tak sampai ke Sepanyol. Kalau tidak ada kekuatan zikir yang menyucikan hati mereka, tak sampai ke Argentina, tak sampai. Kan? Tapi ada orang yang tabligh dia tak zikir, itu salah bagi dia lah. Tapi kalau dia tabligh, mesti dia jadi ahli zikir. Zikir ribu-ribu macam kita. Kami zikir kalau tabligh, dalam tabligh pukul 3 pagi sampailah subuh. 3 pagi sampailah. Itulah kerja orang. Kekuatan cari pada waktu malam. Kekuatan itu diguna untuk sebar agama, tarik orang-orang masuk Islam. Kata ini ya
yang Rasulullah SAW buat ketika cerita Nabi pergi Taif, balik hampa, kena pungai dengan batu. Itulah kerja Nabi SAW. Inilah orang tabligh buat. Begitu. Tu kerja dia bukan macam kita. Hebat lagi. Pergi rumah ke rumah. Pergi rumah ke rumah, cerita tentang Islam, ajak orang sembahyang. Kalau dah Islam, cari orang yang tak sembahyang. Kalau orang yang bukan Islam, cerita tentang Tuhan kepada mereka. Begitulah. Baik. Dia kata 40 tahun aku boleh berzikir. Lepas Isyak aku tak cakap selama 40 tahun. Kerana masa itu aku guna untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ditulis mengenai Hadrat Radhi bin Al-Hashim rahimahullahu taala bahawa selama 20 tahun beliau menulis segala pertuturan beliau sepanjang pada hari sehelai kertas. Pada waktu malam kemudian beliau akan muhasabah dalam hatinya. Imam Ar-Radhi tiap-tiap hari dia lepas pada subuh dia tulis. Apabila tulis sampai malam pula dia tengok, hari ini aku cakap berapa patah, aku zikir berapa patah. Oh, dia kaji sampai macam tu. Ibnu Hajar. Hajar maksud dia apa dia? Batu. Hajar aswad, batu hitam, kan? Hajar, Ibnu Hajar tu digelar dia Ibnu Hajar. Bukan nama betul Ibnu Hajar. Kenapa digelarkan? Ni dia ambil anak batu bubuh dalam mulut. Nak baca Al-Quran baru buka, nak berzikir baru buka. Baru ambil baru keluar batu dalam mulut. Habis baca Al-Quran tak mau cakap hal dunia. Batu dalam mulut. Allahu Akbar. Kita nak lawan macam mana dengan mereka ni? Itu Ibnu Hajar. Nak baca kitab, nak mengaji Quran, baru buka batu ni. Batu bulat licin tu, dalam mulut. Apabila nak bercakap soal dunia, dia takut lara buah masak. Batu dalam mulut. Baik tak payah cakap. Tak apa. Daripada bercakap benda-benda yang lara tu, buang masak. Tak ada faedah. Beza dengan kita. Beza dengan kita. Sunyi-sunyi, telefon, ajak orang bercakap. Cari orang nak ajak bercakap, ajak bersama. Bezanya. Tapi ulama-ulama dulu cuba kita tengok. Mana tak macam-macam keramah kepada mereka. Abah Anum tu ceritalah keramah macam mana pun kita akan kata ya. Kenapa? Amalan mereka dengan amalan kita macam mana mereka? Jauh. Baik. Begitu Begitu. Baik sikit lagi. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu annahu syahida ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yaq'udu qaumun yazkurullaha azza wa jalla illa khaffafhumul malaikah wa ashiyahumur rahmah wa nazalat alaihi sakinah wa zakarahumullahu biman indah. Yang bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Hurairah ambil hadis ni daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa mereka bersaksi sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala satu kaum melainkan malaikat-malaikat dan para malaikat, seluruh para malaikat yang akan mengerumuni mereka. Mengerumuni dia tulis sini. Macam mana apa maksud dia? Apabila kita duduk berzikir ni, malaikat ni orang Kedah panggil kerumun. Mengerumuni. Orang yang berzikir ni kerumun, pekat pergi duduk dekat. Kau nak cerita nak macam mana? Fahamlah tapi boleh faham. Begitu keadaan apabila seseorang tu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat ni cepat-cepat duduk ni hampir-hampir dengan orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Diliputi dengan rahmat. Tak cukup tu, Allah turun rahmat kepada orang yang berzikir dan diturunkan ke atas mereka ketenangan di atas dunia dan ketenangan di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut nama-nama mereka satu persatu dan para malaikat pula berada di sisi mereka
malaikat ini akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Tuhan kami, rahmatilah mereka ini karena mereka ini sedang mengingatimu. Jadilah kekasihmu wahai Tuhan, jadilah kekasihmu, jadilah mereka kekasihmu wahai Tuhan. Allahu akbar. Begitu. Tuan, saya tak tahu nak cakap macam mana kelebihan zikir ni. Kalau kita tak zikir lagi, tak tahulah nak cerita macam mana. Kan cuma walaupun hebat kehebatan zikir ni, hidayah Allah yang punya. Allah yang punya. Apa yang kita nak buat, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa ramai orang Pandamaran, ribu orang Pandamaran, Allah pilih 2-3 orang je jadi ahli zikir, kan? Shah Alam ni lagi ramai, tapi pilih berapa orang? Allahu akbar. Mana syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan depa tak mau nak zikir, hidayah tak ada. Bukan tak sampai risalah. Hari-hari ustaz duk ceramah di masjid saya tu, hari-hari duk ceramah sebut tentang zikir, angguk je, tapi tak buat. Angguk. Kenapa? Ni yang kata hidayah Allah Subhanahu wa taala ni, cukup mahal. Mahalnya Abu Talib yang sayang Nabi, bela Nabi daripada kecil pun tak dapat kalimah la ilaha illallah. Kita ada jasa apa tentang Islam, tuan-tuan? Ada jasa apa? Tak ada berapa jasa pun tentang Islam. Tapi Allah bagi bukan sekadar iman dan Islam, Allah bagi iman dan aman. Iman dan aman. Ada orang iman saja, dia tidak ada aman. Kita Allah bagi Islam, iman dan aman. Ada orang Islam, dia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman dengan Al-Quran, tapi dia tidak beriman dengan la ilaha illallah. Yani aman. Dia panggil aman. Mesti kita kena ada iman dan aman. Tak dia dari dua ni macam jari kita tadi. Kalau satu je tidak sempurna dia. Ya, itulah kalau tengok dalam, saya dah beli satu kitab tapi tak baca lagi. Kerana yang ni pun tak habis lagi nak baca. Saya beli, saya berjalan di Pasar Jawa, pergi beli kitab, tengok-tengok keluaran terbaru. Apa dia? Risalah ataupun kita panggil buku catatan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang terbaru. Saya beli, Masya Allah, Allah permudahkan saya nak jumpa dengan benda ni. Ustaz, saya beli kitab ni, saya ingat tak ada orang nak beli. Tuan kedai ni, saya beli satu je lah. Ada orang beli, Ustaz. Saya beli tak itu je. Ada orang beli, saya beli satu je. Di Indonesia pun buat tak banyak kitab ni, takut tak ada orang beli. Allah takdirkan saya pergi hari tu, saya tengok terus beli. Belum tengok dalam lagi, tengok tajuk dia yang Masya Allah, zikir. Dia zikir dengan orang yang berzikir dengan Allah ni duduk macam mana. Saya terus tengok tajuk kulit dia, terus beli. Nantilah nak bawa, tapi tebar macam ni lah. Tak tahulah berapa lama nak habis tu. Mati hidup balik pun tak habis baca tu. Yang kata ilmu Allah Subhanahu wa taala banyak tentang zikir ni. Sebab itulah disebut apa dia? Kama salil himar. Kan ajatina kan? Kama salil himar yahmilu asbara. Kama salil himar yahmilu asbara. Kalau tak salah saya, surah Jumaat ayat 5. Allah sebut dalam ayat ni, orang yang tidak memahami, tidak amal. Ada ayat Al-Quran menerangkan tentang zikir, dia tak buat zikir. Maknanya dia ada iman tapi dia tidak amal. Dia tidak amal. Walaupun bagaimanapun ayat ini diturun kepada orang Yahudi yang memegang kitab Injil. Kitab Injil sudah diterang Muhammad macam ni, rupa dia, sifat dia macam ni, Tuhan yang sebenar. Dalam kitab Taurat pun turun, tapi mereka tidak beriman. Cakap pandai, cakap pang tentang agama, tapi cari untuk nak sembah Tuhan, cari Tuhan lain. Maka turun ayat tu, kama salil himar. Mereka ini umpama khimar, umpama keldai, umpama unta. Kalau hari ni umpama lembu, senang kita cerita. Mereka ni umpama lembu. Kenapa? Yahmilu asfara. Lembu ni tukang buat kerja je.
Orang yang berzikir, orang yang memahami ilmu agama tapi tak mau berzikir. Umpama keldai, umpama unta yang tukang bawa barang. Unta berzikir tak? Tak. Dia tukang bawa kitab, tukang bawa barang dagangan. Allah buat umpama orang manusia, dia dah tahu dah kelebihan zikir yang begitu tinggi, begitu hebat. Zikir ni, dia adalah orang yang paling rapat dengan Allah, dia tak mau berzikir. Dia ni umpama khimar. Allah kata, umpama keldai je mereka ni. Tak kira lah dia ustaz kan, dia mufti kan, dia tak kira kalau dia tidak berzikir, dia umpama khimar. Mufti lagi teruk kan, kalau satu orang mufti, dia nak jadi mufti mesti dia tahu agama yang tinggi. Tiba-tiba pandai-pandai agama, macam-macam agama, tak jadi orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Umpama keldai, unta yang bawa kitab saja. Allahu Akbar. Begitu. Tengok jam tu. Baik. Saya rasa cukup dah dengan qiraat tu. Cuma ada satu ni, last kita kat sini. Saya buat satu lagu seronok-seronok. Buat satu lagu seronok-seronok. Mereka sendiri nak jadi artis zikir. Nah, hari ni orang sibuk sangat. Jadi artis, ada like banyak, boleh joget-joget dengan perempuan, like banyak. Dia kata number one aku, nombor satu dekat Malaysia ni. Bersolatlah pasti kamu tenang, bersujudlah sampai kau menangis, berzikirlah bersihkan hatimu, berdoalah mohon pengampunan, sedekahlah pasti kamu kaya, bersyukurlah di atas nikmatnya, tawakallah serahkan dirimu, ibadahlah dengan keikhlasanmu. Dunia penuh dengan sandiwara, jangan sampai kau terlena tipu daya syaitan laknatullah. Akhirat kehidupan yang hakiki, janji Allah itu benar. Kau berzikir pasti kau berjaya di akhirat nanti, memasuki surga itu janji Allah. Ada sambungan lagi, kalau nak lebih kena bayar. Belum siap lagi lagu ni, belum siap lagi. Muzik tak ada lagi. Kalau ada muzik, saya tadi dulu kat pondok saya selalu bukan nak takbur, juara lagu. Saya karang sendiri, saya buat sendiri lagu. Kami kat pondok sebulan perempuan nasyid, sebulan laki-laki nasyid. Kat pondok buat lagu sendiri apa saja. Kerana kat pondok ilham dia banyak. Ilham dia banyak. Buat lagu sendiri. Kadang-kadang kami buat baca-baca Al-Quran tentang wal as, buat lagu masa. Buat lagu macam-macam kami buat. Tapi sekarang dah tak jadi dalam macam tu, boleh sikit-sikit lah. Apa saya nak buat lagu tentang zikir ni, tentang sedekah ni. Tadi ngam-ngam Tuan Datuk baca tentang sedekah, pengorbanan nak menjayakan pondok saudara kan? Pondok remaja tu. InsyaAllah. Wallahu a'lam, yang baik itu daripada Allah. Dan kalau nak lagu ni, album pun tak keluar lagi, nantilah akan datang. Bulan depan. Bulan depan pula. Bulan depan ni ada nasyid ni masuk sekali ni. Saya bulan depan ni mungkin saya akan Pahang. Maulid Rasul, orang jemput saya buat ceramah dekat sana, dekat kampung sebelah kampung saya. Kan? Saya pun tak tahu lagi sama ada saya terima tawaran ni atau tidak. Kalau mereka tunggu lampu hijau daripada saya, nak beli lembu 2 ekor, nak tumbang kat masjid tu, nak buat Maulid Rasul, minta kita ceramah kat situ. Saya balik baru ni, dijemput ceramah. Bila saya jemput ceramah, saya cerita tentang zikir,
tentang sayang kepada Rasulullah. Dan sahabat-sahabat kita nak pergi ni, nak pergi Sepanyol pun bawa kerja-kerja Rasulullah. Lepas tu berkenan dengan kita ni. Kan, siapa ada jampi lah sikit, bagi dia suka kat saya, dia pun berkenan dengan saya. Kita panggil, insyaAllah kalau saya tak pergi sana, insyaAllah saya datang sini. Oleh Rasul tu. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din wa 'allimnahu ta'wil wahdina shiratal mustaqim. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Dosa yang sengaja, dosa yang tidak sengaja ya Allah. Dosa yang kami nampak, dosa yang kami tidak nampak ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami ya Allah, kami lemah, kami lalai, kami jahil ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah kekuatan kepada kami untuk terus berzikir kepada-Mu sehinggalah kami mati ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, janganlah Engkau keluhkan lidah kami daripada berzikir kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, lembutkanlah lidah kami daripada berzikir kepada-Mu siang dan malam ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, himpunkanlah kami di akhirat nanti sebagaimana Engkau himpun kami pada petang ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, sembuhkanlah segala penyakit-penyakit kami ya Allah, supaya senang kami beribadat kepada-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ringankanlah tulang-tulang kami untuk bangun solat malam dan bertaubat di atas dosa yang ada pada kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah taufik dan hidayah kepada anak cucu kami ya Allah, menyambung zikir ini ya Allah. Mudah-mudahan kami mati nanti ya Allah, zikir mereka itu mengalir ke dalam alam barzakh, alam kubur kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami yang sangat berjasa kepada kami ya Allah. Di kalangan kami ada yang tidak sempat buat kebaikan kepada mereka secukup-cukupnya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, sekiranya ibu bapa kami masih hidup ya Allah, berilah kesehatan kepada mereka ya Allah, panjangkanlah umur mereka ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.